Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua. Nama saya Shaliza binti Jumahat, berasal dari Johor dan kini sedang menetap di Putrajaya. Sebenarnya saya pernah bermastautin di Kota Kinabalu, Sabah. Agak lama juga, iaitu dari tahun 2003 sehingga penghujung tahun 2020. Saya berusia 44 tahun, telah berkahwin dan mempunyai 5 orang cahaya mata. Putera sulung saya kini berusia 21 tahun, manakala yang puteri bongsu saya kini berusia 9 tahun. Ibu bapa saya merupakan pegawai kerajaan, di mana ayah pegawai Felda dan mak saya seorang pembantu jururawat. Saya pernah bersekolah di 3 buah sekolah rendah, Sekolah Kebangsaan Chenor Pahang, Sekolah Kebangsaan Selancar 1, Sekolah Kebangsaan Kratung 2. Kemudian sekolah menengah, saya bersekolah di Sekolah Menengah Sains Dungun. Sebaik saja tamat sekolah menengah, saya ke Pusat Matrikulasi UKM di Sekolah Menengah Sains Muzaffar Shah Melaka selama setahun. Kemudian saya meneruskanlah pengajian saya untuk ijazah pertama di Universiti Kebangsaan Malaysia UKM dalam bidang kejuruteraan elektrik, elektronik dan sistem di Fakulti Kejuruteraan. Sebaik saja tamat 3 tahun first degree, membuat keputusan untuk meneruskan ke peringkat master, dan pada waktu ini saya telah pun berumah tangga. Kemudian sejurus tamat master pada tahun 2004 begitu, saya memulakan karier saya sebagai seorang pensyarah di Universiti Malaysia Sabah. Kenapa saya ke Sabah? Saya mengikut suami suami yang ditugaskan ke Sabah pada tahun 2003. Beliau bertugas sebagai seorang jurutera penyelenggara pesawat. Karier saya sebagai seorang pensyarah sebenarnya bertahan hanya selama 4 tahun. Ini kerana saya mengambil keputusan yang agak besar. Saya berhenti kerja pada tahun 2008 begitu untuk menumpukan sepenuh perhatian saya kepada keluarga. Di antara faktor utamanya ialah anak sulung saya pada waktu itu didiagnose sebagai slow learner. Setahun selepas menamatkan karier sebagai pensyarah, saya mengambil keputusan untuk menyambung pengajian ke peringkat PhD, dan ini adalah first attempt saya. Di mana sebenarnya niat utama saya adalah untuk menyukolahkan anak saya di Semenanjung. Oleh kerana niat yang demikian, saya lebih menumpukan fokus saya sebenarnya kepada anak-anak dan keluarga. Pada waktu ini saya PJJ dengan suami di Kota Kinabalu, Sabah, dan saya di Semenanjung. Satu perkara yang saya terlupa cerita, sebenarnya untuk first attempt PhD ni saya buat di tempat yang sama masa saya master, iaitu di UKM. Cuma bidang tu juga lebih kurang samalah, biomedical engineering. Pada semester keempat begitu, suami saya dipindahkan ke Sandakan Sabah. Memandangkan faktor lokasi dan sebagainya, saya mengambil keputusan untuk menangguhkan pengajian PhD saya. Penangguhan ini sebenarnya berlangsung hinggalah saya terminate secara automatik kerana saya tak daftar selepas tu. Setelah 7 tahun begitu, saya tiba-tiba terdetik untuk menyambung kembali pengajian. Sepanjang tempoh 7 tahun tu adalah selain pada menumpukan perhatian pada keluarga, anak daripada 3 jadi 5. Saya juga ada buat bisnes kecil-kecilan. Namun setelah ada beberapa ujian dan sebagainya, dari situlah saya terdetik untuk menghabiskan kembali
apa yang telah saya mulakan sebelum ni, itu menyambung pengajian PhD saya. Jadi saya sampaikan hasrat saya untuk menyambung kembali pengajian ni kepada suami, dan alhamdulillah beliau merestui. Dan proses pencarian potential supervisor dan pendaftaran saya masuk kembali ke UKM berlaku sangat pantas, ya. Okey, dalam tempoh tak sampai 2 bulan. Saya mula apply pada Julai 2017, dan pada 4 September 2017 saya telah pun register di fakulti yang sama, bidang yang lebih kurang sama, tetapi supervisor yang berbeza. Sepanjang melakukan second attempt PhD ni, saya sekali lagi PJJ dengan suami. Cuma bezanya kali ni anak-anak bersama suami, saya berseorangan di UKM. Memang orang kata berulang alik daripada Sabah ke Bangi tu sangat kerap, ya, sebulan sekali, dan saya akan berada di UKM dalam tempoh seminggu ke 2 minggu begitu. Untuk second attempt PhD ni, of course, ya, niat saya pada awalnya ialah ingin graduate on time, ya, atau GOT. Ini kerana saya tak mahu lagi mengecewakan harapan keluarga dan ibu bapa saya. Ironinya, untuk second PhD saya ni, saya ditempatkan di makmal yang sama sewaktu saya first PhD dulu, walaupun supervisornya berbeza. Ada cerita sebaliknya, tapi apa yang saya dapat kaitkan di sini adalah bagaimana Allah mengatur saya. Mungkin untuk saya menghabiskan apa yang telah saya mulakan sebelum ni. Dan alhamdulillah, pada awal pengajian, pada 2 tahun awal pengajian, semuanya berjalan lancar. Saya tiada masalah dari sudut perhubungan saya dengan supervisor dan co-supervisor. Dari segi pengajian, semuanya berjalan lancar. Hinggalah berada pada semester keempat, di mana pada penghujung semester keempat saya perlu membentangkan progress presentation. Pada waktu itu, SV dan co-SV sebulat suara menyatakan saya perlu upgrade kajian. Upgrade kajian saya kepada tajuk machine learning, ataupun pembelajaran mesin, which is tajuk ni pada saya sangat-sangat mencabar, dan sebenarnya saya agak gerun, ya, bila dengar perkataan machine learning ni. Bayangkan dah usia 40-an ni nak belajar machine learning dan coding dan sebagainya. So itu agak menggusarkan saya lah pada waktu itu. Bila kena upgrade tajuk ni, sebenarnya objektif saya dan eksperimen saya menjadi berubah. Saya terbayang yang sebenarnya harapan saya untuk graduate on time tu berkecai, kan? Sebab saya tahu saya akan mengambil masa yang agak lama untuk memahami apa itu machine learning. Boleh dikatakan saya lost dekat 1 semester begitu. Tapi saya teruskan membuat artikel, walaupun menghadapi rejection demi rejection. Namun semangat tu atau momentum tu ada turun naik lah sepanjang tempoh semester keempat dan kelima ni. Bagaimana saya berjumpa dengan Dr. Rocket? Di waktu momentum saya turun naik ni lah, ada seorang kenalan saya yang merupakan upline kepada Business Tupperware. Beliau actually bekas platinum Dr. Rocket. Di mana pada waktu itu beliau ada menyatakanlah why not akak join program Dr. Rocket. Sebenarnya saya telah pun diperkenalkan sebelum tu
oleh rakan satu lab, lebih kurang tahun 2019 begitu. Namun saya rasa saya masih okey pada waktu tu. Saya rasa saya on track. Okey. Sehinggalah kawan saya yang bernama Jay ni approach saya. Dan sejak daripada pengenalan daripada Jay mengenai Dr. Rocket, saya follow. Saya mula follow Morning Doc, Terjah Viva Dr. Noor Ashikin Mazuki. Dan daripada situ saya mula tertarik dengan program-program yang Dr. Rocket anjurkan. Dan sebenarnya saya dah berniat untuk join nak ubah tesis pada hujung 2019. Namun atas beberapa kekangan, saya terpaksa menangguhkan hasrat tersebut sehinggalah pada 22 Mac 2020. Sebenarnya sebelum tu saya dah register, saya bayar gold seat untuk program NUT, menangkan negara dilanda COVID dan telah diisytiharkan PKP pada 18 Mac 2020, maka NUT pada waktu tu dijalankan secara online. Meskipun menonton NUT secara online, impact daripada seminar ni sebenarnya sangat besar dalam hidup saya. Sebelum ni, saya tak pernah ada workstation di rumah. Suami saya pun hairan. Dia tanya juga kenapa tak ada workstation. Sebab pada saya lebih fokus kalau berada di lab, di library ataupun di coffee house. Maknanya suasana tu tiada family di rumah. Baru saya fokus. Bayangkan dah masuk semester kelima, tesis memang belum ada rupa orang kata. Sebab saya telah berpegang kepada beberapa mindset yang salah lah. Di antaranya ialah saya fikir lab work mesti siap dulu, baru boleh tulis tesis. Kemudian yang kedua, penyakit saya sebelum jumpa dengan Dr. Rocket ni ialah perfectionist, terutama dalam menulis. Kemudian yang ketiga ialah kegagalan saya menguruskan masa atau menguruskan aktiviti saya. Saya cepat rasa serabut, saya rasa overwhelmed dengan tugasan rumah tangga, dan bila dah penat, saya mula orang kata saya tak dapat fokus, saya tak dapat menyiapkan writing atau lab work. So saya rasa hidup saya pada masa tu agak cacar marbah lah. Dan kemudian yang keempat adalah kegagalan saya menguruskan emosi. Sebab bila momentum saya down, saya rasa saya tak mampu nak buat apa-apa. Terus hanyut, orang katanya terus hanyut, dan tak dapat buat lab work dan menulis. Dalam kesemua cabaran ni, saya rasa sebenarnya isu besar saya adalah masalah fokus. Sebaik sahaja berjumpa dengan Dr. Rocket dan join seminar NUT, beberapa perkara dalam hidup saya berubah. Dari sudut akademik, Alhamdulillah, tesis saya pada waktu ni mula nampak, mula bergerak, iaitu daripada hanya ada 10 halaman chapter 2 kepada 34 muka surat, dan saya juga dah ada table of content untuk tesis. Saya juga mula menggunakan TM168 dan juga jadual sekolah untuk menguruskan aktiviti saya. So life saya lebih teratur, Alhamdulillah. Yang paling amazing, of course, wujudnya workstation yang kondusif. Selepas itu, saya mula boleh fokus dengan baik. Saya juga menggunakan tools RRD dan ARMP chart untuk menggerakkan tesis saya dan juga saya punya research. Dari sudut kehidupan, Alhamdulillah, saya mula belajar bangun awal pagi, seawal jam 4 ke 5 pagi begitu. Of course, yang niat utamanya adalah untuk online dengan pencipta kita, Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian syukur sehingga kini saya dapat amalkan
senjata ampuh seorang Muslim, iaitu Hisnul Muslim. Syukur juga ya saya dapat membahagikan masa dengan baik di antara keluarga dengan PhD, dengan tugasan PhD saya. Mindset saya lebih positif. Okay, bila melihat sesuatu tu, saya cuba melihat dengan mata lebah. Saya juga belajar untuk sujud syukur walaupun sekecil-kecil perkara, maupun ketika dilanda musibah. Selepas join seminar NUT pada Mac 2020, saya mengambil keputusan untuk join Platinum Dr. Rocket, dan Alhamdulillah diterima sebagai Platinum Batch 4.1 pada 23 April 2020. Kemudian pada November 2020, saya mencuba nasib untuk apply Platinum X atau kini dikenali sebagai Platinum Premier, dan Alhamdulillah diterima. Kerana pada waktu ini saya nampak PY saya semakin besar dan saya tahu apa yang saya perlukan. Okay, saya nak lebih grow. Okay, jadi saya upgrade ke Platinum Premier. Pada 16 Disember 2020, pada draft ke-19 begitu, saya dapat submit notis 3 bulan. Sebenarnya waktu saya submit NOS ni, blackboard saya belum siap. Namun atas beberapa insiden yang berlaku, suami mengambil keputusan untuk kami terus berpindah ke Semenanjung. Walaupun berada dalam keadaan huru-hara dengan proses perpindahan dan sebagainya, syukur Alhamdulillah ya, dengan adanya mentor yang ada result, circle yang positif dan proses yang betul, okay, saya berjaya siapkan coding ya, algoritma untuk labboard saya dalam tempoh sebulan selepas NOS. Okay, dan kemudian saya dapat siapkan data collection dan analisis result serta semua proses labboard saya. Okay, siap pada bulan April 2021. Alhamdulillah syukur pada 26 Januari lepas, 26 Januari 2022, saya telah pun menerima surat senat yang menyatakan bahawa saya sah bergelar Doktor Falsafah, Dr. Shaliza binti Jumaat. Tiada apa yang dapat saya ungkapkan di sini, okay, melainkan ucapan jutaan ribuan terima kasih buat mentor Dr. Muhammad Khairul Nizam atau Dr. Rocket di atas segala pantauan, guidance, ilmu-ilmu, segala training dan proses yang telah menyebabkan saya berada dalam kedudukan sekarang. Syukur Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak Dok. Saya ingin mendoakan semoga Dr. Rocket, mentor saya, Dr. Dr. Madian Ahmad Ishak dan tim 2M World akan terus raise standard dan maju ke hadapan demi membantu bangsa postgraduate, dan juga buat circle positif, okay, sahabat-sahabat saya, okay, para CRMP, Platinum Premier dan Platinum Elite. Okay, terima kasih atas sokongan dan doa kalian. Okay, terima kasih juga kerana menjadi sebahagian dalam hidup saya. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur. InsyaAllah, dengan izin Allah, saya akan terus berada dalam circle positif ni, okay, dan doakan saya dapat terus berkhidmat untuk ummah
dan negara. Dan akhir kata, saya ingin ucapkan selamat maju jaya buat semua bangsa postgraduate, bangsa master PhD di luar sana. Semoga kita dapat habiskan apa yang telah kita mulakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Prof. Bahya, penyelia kepada Puan Syahliza Jumahat. Saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Dr. Roket dan rakan-rakannya yang lain. Dan saya sangat menyokonglah apa yang dilakukan, inisiatif yang dilakukan oleh Dr. Roket ini, sebab saya nampak jelas sumbangannya kepada pelajar saya terutamanya dari segi motivasi dan juga momentum. Saya nampak motivasinya sentiasa meningkat dan momentumnya tidak luntur lah ya, dan akhirnya berjaya menyiapkan PhD beliau dengan minor correction yang saya sangat banggalah dengan pencapaian tersebut. Terima kasih banyak-banyak.